Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Salawatullahi wa salamuhu ala hadha an-nabiyil karim wa imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya kita sekali lagi diberi kesempatan, peluang dan juga kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyambung kembali pengajian kitab kita tuan-tuan. InsyaAllah kita tajuk yang kita akan bincang tuan-tuan iaitu masih lagi dalam tajuk wali, tajuk perbincangan yang berkaitan dengan wali nikah. Malam ni tajuk khusus iaitu 12 jenis isu yang ada dalam munakahat berkaitan dengan berpindahnya wali kepada qadhi. Dia ada 12 isu. Wali perempuan ini dia nak kena pilih wali dia. Ada 12 isu dalam mazhab kita berpindahnya wali akrab ini kepada qadhi. Tak perlu cari wali yang lain. Dia terus naik kepada qadhi. Qadhi yang akan mengakad nikahkan. Baik, walaupun ini isu tambahan tuan, info orang panggil apa, bukan kita nak jadi imam dan juga bukan kita nak jadi qadhi, tetapi ini isu tambahan dalam kitab munakahat. Maka surat 8 qala al-musannif rahimahullah ta'ala, adapun wali yang berpindah wali kepada qadhi. Wali biasa dia akan naik qadhi yang akad. Kita nak tahu supaya dia tak tersilap pilih. Kadang-kadang perempuan ni dia nak kahwin, dia tak tahu isu, maka dia akan pilih wali yang tak tepat ataupun tak betul, menyebabkan kesan kepada akad nikah dia tidak sah. Berpindahnya wali kepada qadhi, jadi wali biasa, jadi wali dipanggil wali yang paling dekat, wali akrab, datuk dia, ayah dia. Jadi bapa ini menjadi wali kepada perempuan ini yang akan akad nikah, anak dia. Isu yang kita nak bincang, sekiranya bapa ini tidak ada, maka adakah boleh dia terus naik kepada wali yang seterusnya dalam urutan wali yang kita belajar sebelum daripada ini ada 55 wali dalam mazhab kita. Adakah boleh terus langkau? Maka jawab dia ada beberapa isu ataupun 12 isu. Kalau bapaknya tidak ada, bukan mati, ada isu-isu kita akan bincang. Dia tak boleh nak langkau terus kepada wali lain, tak boleh terus ambil adik dia ataupun adik beradik dia. Dia akan naik kepada qadhi yang akan akad nikah dia. Ada isu yang terus naik kepada wali seterusnya. Yang kita nak bincang ini, dia tak naik kepada wali seterusnya, iaitu dia pergi terus ke qadhi. Kenapa? Kata kunci dia, kerana wali itu masih ada dan wilayahnya ataupun kuasanya, powernya untuk akad nikah itu tak terbatal. Cuma ada cegahan pada syarak, tak boleh dia nak akad. Maka dia terus naik kepada qadhi, dia tak terus pergi kepada
urutan seterusnya. Kalau kita teruslah kau contoh dia, datuk ayahnya tak boleh nak akad nikah, terus kita naik kepada datuk dia, kan datuk masih ada, maka tidak sah. Kita nak tengok berapa isu yang dia tak pergi kepada orang lain, dia terus pergi kepada qadhi. Hari ini mudah saja tuan-tuan, tak mengaji. Okey, kita tahu dah wali. Mudah sajalah cari wali hari ini. Kadang-kadang dibantu oleh imam, sebab imam tahu. Biasanya kalau imam kampung dia akan cek lah siapa wali. Ayah tidak ada, naik kepada datuk. Datuk pun tidak ada, turun balik kepada adik-beradik. Ada tak adik-beradik? Biasa imam bantulah. Kalau imam tak bantu ni, dia pakai, dia perempuan bagi nama, dia tu terima. Itu bahaya. Kenapa? Kadang-kadang perempuan ini dia tersilap pilih wali. Bapaknya tidak ada, datuknya tidak ada. Turun kepada siapa? Turun kepada adik-beradik. Adik-beradik tidak ada, nak pergi ke mana-mana. Itu dia punya urutan yang telah kita belajar, 44 wali. Baik, kita tengok isu pertama. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, maka iaitu berpindah wali, wali biasanya ataupun wali akrab, wali yang paling hampir ini, kepada qadhi, maka iaitu 12 isu, 12 masalah sahaja. Pertamanya ihram wali. Pertamanya wali berada dalam ihram haji ataupun ihram umrah. Anak dia nak berkahwin, tak sabar nak tunggu ayah dia siap kerja haji, tak sabar nak tunggu ayah dia siap kerja umrah, maka dia nak kahwin ketika ayah dia sedang berada dalam ihram haji dan ihram umrah. Adakah ayah dia boleh akad nikah, boleh wakil kepada orang lain? Jawab dia, tak boleh ayah dia nak akad nikah ketika dia berada dalam ihram. Apabila dia tak boleh nak akad, dia tak boleh nak wakil. Jangan kita minta wakil dia, wakil kepada imam. Tak boleh nak wakil. Kenapa? Kerana dia ditegah untuk buat. Apabila dia tak ada power, maksud tak ada power ni dicegah. Dia ada power, cuma kuasa dia itu ditahan, dicegah ketika dia dalam ihram. Dia tak boleh nak wakil kepada imam. Dia tak boleh nak wakil kepada imam. Dan datuknya masih ada. Ini yang kita nak faham. Kalau datuknya tidak ada, mudahlah, dia akan turun. Kalau ayahnya ayah ni ihram, datuknya tak ada, mungkin orang pahan. Orang pahan apa? Tak apalah, dah jauh dah, datuk pun tidak ada, adik-beradik dia tidak ada, turun naik ke qadhi. Tapi kalau datuk ada, maka setengah orang yang tak faham, dia ambil datuknya menjadi wali, maka tidak sah. Kenapa? Dia tak akan naik kepada datuk dia, kerana ayah dia masih ada. Dan ayah dia ada power lagi. Wilayah ayah dia, dipanggil wilayah ni bahasa syarak, wilayah ammah, dan wilayah khassah. Bapa dia ada wilayah khassah, ada power yang syarak beri kepada dia untuk akad nikah, cuma ditahan, dihalang ketika dalam ihram. Apabila dia terhalang, maka dia tak boleh nak naik kepada datuk. Dia terus kepada qadhi. Dia terus kepada qadhi. Dia tidak akan naik kepada datuk dia. Melainkan isu yang naik kepada datuk ialah, melainkan kita kata apa? Sekiranya ayah dia ini bukan dalam ihram. Contoh ayah dia gila. Itu dia tak naik qadhi. Itu dia naik kepada urutan dia. Kita tengok ayah dia gila ataupun ayah dia nyayung, barulah dia naik kepada seterusnya. Tengok datuk ada lagi tak? Datuk ada, datuk menjadi wali. Kalau datuk ada, adik-beradik dia ada, tak boleh ambil adik-beradik, datuk dia. Dia panggil wali yang ab'ad, wali yang paling hampir. Itu pemilihan wali kesan sangat besar kepada akad nikah, tersilap wali. Kadang-kadang datuk ada, datuk masih okey, tak nyayuk lagi walaupun dah tua, tiba-tiba dia pilih adik-beradik dia, maka tidak sah. Kenapa? Kerana wali dia urutan, kena follow urutan dia. Tapi kalau bapak dia bukan nyayuk, bapak dia tak gila, cuma bapak dia dalam ihram, dia tak akan naik kepada datuk, dan tak akan naik kepada, turun kepada adik-beradik dia. Kenapa? Kerana orang yang dalam ihram tak hilang kuasa dia, cuma
kuasa dia dihalang saja, ditahan oleh syarak ketika di dalam ihram. Habis. Yang kedua, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan kedua daripada 12 isu. Dia ada 12 isu. Isu yang kedua, isu yang pertama mudah saja, iaitu orang di dalam ihram tidak sah ataupun tidak boleh, tidak dibenarkan untuk diakad nikah. Yang keduanya, ketiadaan wali sekali-kali. Tidak ada wali. Apabila dia tidak ada wali, maka dia terus naik kepada qadhi. Dia naik kepada qadhi. Dan hari ni tuan-tuan di Malaysia ni, asal dianya qadhi yang ataupun hakim yang akan akad nikah. Cuma hakim dia akan turunkan kepada qadhi, dan qadhi dia akan turunkan kepada imam yang dilantik. Sebab tu kena pilih imam yang dilantik. Dia tak boleh main asal imam saja kita suruh dia akad nikah, tak boleh. Kena imam dilantik. Sebab tu kita ada juru nikah. Juru nikah itu orang yang diberi kuasa oleh qadhi. Dia orang lain tak boleh. Cara hanya memberi kuasa nikah ini kepada qadhi. Sebab tuan-tuan, orang yang boleh akad nikah ada dua saja. Wali, dia panggil wali. Mana orang ni, wali ni orang yang diberi kuasa. Tu mana wali? Orang yang diberi kuasa untuk akad nikah perempuan, dia panggil wali. Wali ni ada dua umumnya. Pertama dipanggil wilayah ammah, iaitu kuasa umum. Siapa yang diberikan kuasa umum ini? Iaitu qadhi ataupun hakim. Qadhi atau hakim ni dia mempunyai wilayah ammah, kuasa secara umum. Dia boleh angkat siapa sahaja. Dia boleh angkat siapa sahaja. Kalau qadhi, dia boleh angkat orang yang berada dalam jajahan dia. Kalau hakim, lagi luah dia punya kuasa dia. Itu dipanggil kuasa umum. Dan wali yang kedua, nama dia ialah wali khasah. Orang yang diberi kuasa oleh syarak untuk akad nikah perempuan secara khusus. Apa dia khusus? Iaitu yang ada hubungan dengan keturunan dia. Anak dia, cucu dia, beradik dia. Itu dipanggil wali khasah. Wali khasah inilah yang kita pernah bincang sebelum daripada ni. Ada 44 ataupun 45. 45 tu ialah qadhi yang ke-45. Yang ke-44 ini wali khasah, wali ammah yang ke-45 dalam mazhab kita. Tak perlu kita ingatlah, untuk sebagai fakta dalam kitab saja. Baik. Jadi wali ammah ini, apabila wali khasah ni ditahan daripada diangkat nikah, maka dia naik kepada wali ammah. Maka dia naik kepada qadhi yang akad nikah. Dia naik kepada hakim. Maka hakimlah yang diberi kuasa oleh syarak ataupun qadhi yang diberi kuasa oleh syarak untuk akad nikah. Maka dia tak mampu nak akad nikah sendiri ramai sangat, maka dia turunkan kuasa dia kepada imam-imam. Sebab tu ada imam di kampung ni dipanggil juru nikah. Setiap masjid dia ada juru nikah. Maka tak boleh imam biasa. Kenapa? Kerana tidak diberi wilayah ataupun kuasa oleh qadhi. Dan qadhi itu pula diturunkan kuasa oleh hakim. Dia asalnya hakim peringkat negeri. Baik, itu dia punya cara. Kalaulah negara tu negara Islam. Kalau negara yang tak Islam, tuan-puan, lagi bahaya. Macam kita nikah sedikit nikah di Thailand. Bahaya di mana? Sekiranya tersilap imam yang tidak ada kuasa, tak sah nikah dia. Kalau bayar mahal, tuan-puan, dahlah bayar mahal. Cek ni imam itu bukan imam yang diberi kuasa oleh apa nama ni, oleh syarak, maka tidak sah. Kalau orang yang bukan negeri Islam macam Thailand, dia kira macam mana? Iaitu dia kira orang yang dilantik. Dia tidak ada hakim, dia tidak ada qadhi. Maka nak lantik qadhi itu siapa yang lantik? Sebab asalnya hakim ni dilantik oleh kerajaan Islam. Apabila negara itu tidak ada kerajaan Islam, maka siapa nak lantik hakim atau qadhi ni? Maka dilantik oleh ahli syaukah. Siapa ahli syaukah ini?
Ahli syaukah ini ialah orang yang orang panggil autoriti, ada autoriti, ataupun orang yang disegani dalam masyarakat itu. Itu dipanggil ahli syaukah. Siapa dia? Contohnya tuan-tuan di Thailand ini, ahli syaukah dia ni lah, antaranya ialah Tok Ngulu. Orang yang tinggi dalam masyarakat. Kalau dia tak, kalau YB orang panggil ada ahli politik yang lebih tinggi daripada Tok Ngulu, dia ahli syaukah. Maka ahli syaukah ini dia bergabung ataupun dia bermesyuarat di kalangan mereka. Contoh tuan-tuan, kalau di Thailand, YB yang Islam dengan Tok Ngulu dengan imam kampung, maka dia akan mesyuarat untuk lantik siapa nak jadi imam untuk menikahkan orang. Kuasa itu diberi kepada ahli syaukah sebab dia tidak ada kerajaan Islam. Asalnya kerajaanlah yang akan melantik qadi. Maka apabila kerajaan Islam tidak ada, bertukar kepada ahli syaukah ataupun orang yang ada orang panggil apa, dihormati, ataupun orang yang ada kuasa dalam masyarakat Islam walaupun negara itu bukan Islam. Maka mereka lah yang akan lantik imam. Maka kena berhati-hati apabila kita pergi kahwin di Thailand, pastikan imam yang dilantik oleh ahli syaukah kena cek. Bukan imam biasa, tidak. Bukan imam kampung yang jadi imam rawatib ni. Kadang-kadang scammer tuan-tuan, imam biasa je, dia cari duit je. Dia ingat orang Malaysia ni suka kahwin sana, maka boleh cari makan lah dia. Kadang-kadang kita tak tahu cara, tak cek dulu. Ini bahaya. Datang ke Malaysia, mahkamah akan cek, mahkamah syariah, prosedur dia akan cek jurunikah yang menikahkan di Thailand itu adakah sah. Itu prosedur di mahkamah syariah. Baik. Isu yang kedua ini nak naik kepada qadi, naik kepada hakim, apabila perempuan itu tidak ada wali. Macam mana perempuan tidak ada wali? Ada dua isu. Pertamanya ialah orang perempuan yang baru masuk Islam. Dia baru mengucap 2 kalimah syahadah dan dia nak kahwin. Sedangkan semua keluarga dia belum masuk Islam lagi. Bapaknya tak masuk Islam, datuknya belum masuk Islam, abang dia yang adik lelaki dia belum masuk Islam, bapak saudara belum masuk Islam, sepupu belum masuk Islam. Semua wali, urutan wali yang kita belajar itu belum masuk Islam lagi. Dia seorang saja masuk Islam. Itu orang panggil tidak ada wali. Maka siapa wali dia? Dia akan naik terus kepada qadi yang akad nikah dia. Sebab dia tidak ada wali. Kalaulah contoh dia, bapa dia tak masuk Islam, datuk dia masuk, datuk dia yang wali, tak naik kepada qadi, datuk dia yang akad nikah. Cuma datuk dia ni, apabila datuk dia sendiri tak reti nak akad nikah, dia boleh lah, sebab dia ada kuasa, dia ada power, dia boleh lepas kepada imam. Kalau dia tidak ada power, dia tak lepas kepada imam. Macam orang dalam ihram tadi, orang dalam ihram dia ditahan, walaupun ada power tapi ditahan kuasa dia, dia tak boleh lepas kepada imam, tak boleh nak wakil kepada imam. Dan tuan-tuan, kalau dia hukum, dia akad sendiri itu sunat, harus kita wakilkan kepada imam. Yang sunatnya ialah kita sendiri akad. Kalau ada anak perempuan, kita sendiri yang akad nikah anak perempuan kita. Dapat pahala hasil, dapat pahala sunat akad nikah anak perempuan. Bukan payah sangat, hafal lah skrip dia. Kita tak berani sebenarnya, tapi terima nikah berani. Kalau dah terima nikah dulu tuan-tuan berani, walaupun ketah-ketah tuan-tuan, maka nak akad nikah orang lagi biasa je lah. Mudah saja akad nikah. Aku nikah akan nikah dengan anak tu, sebut nama anak kita, dengan mas kahwinnya, lagi mudah skrip dia. Kalau wali, kalau imam, payah skrip dia. Dia kena, sebab dia berwakil wali kan, akan bapaknya. Dia kalau jadi imam, panjang skrip dia. Kena hafal skrip saja. Jadi panjang tu tuan-tuan, itu skrip official di setiap negeri, bukan skrip rasmi dalam perlembagaan dalam kitab. Kalau dia kitab menakah, dia ringkas saja skrip dia. Aku terima nikah dengan sebut nama perempuan dan sebut mahar dia, habis, selesai, pendek saja. Tapi setengah negeri tuan-tuan, dia nak suruh tengah tu imam ni, dia nak rasmi sangat, nak formal sangat, skema sangat, nak kena ikut skrip dia.
Dah lah dia tak tulis depan tu. Patutnya nak bagi pengantin, mudah pengantin, dia tulis kat depan tu. Pengantin follow je, baca skrip. Dia tak bagi baca skrip, dia suruh hafal skrip. Dia kata nak menikah sangat, takkan tak nak hafal skrip. Mudah saja skrip ni, hafal sendirilah. Kawan saya jadi imam, dia pemudahkan lah. Dia kata aku ni pemudahkan siang kat pengantin. Memang sunat pemudah tuan-tuan, sunat pemudahkan pengantin. Jangan duk kacau dia. Dia duk sengaja duk kena dia. Jadi cara pemudah ni, kita hafal dia skrip yang ringkas, tak perlu follow panjang-panjang tu. Ataupun nak follow panjang boleh tulis. Letak depan tu. Jadi nampak tak gentle sangat tulis, kata imam. Tak apalah tak gentle pun, kesian kat pengantin. Tulis. Tak nak tulis, ambil yang skrip pendek saja. Aku terima nikah. Dia paling pendeknya, aku terima nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut. Habis. Qabiltu nikahuha. Ini dalam kitab Matla'ul Badraini wa Majma'ul Bahrain. Pendek. Tapi tak boleh buat yang tu tuan-tuan. Tok Imam tak terima. Tok Imam kata, saksi kata ulah lain. Dah. Benda ada sah, dia sah ulah lain. Apabila sah ulah lain tuan-tuan, dia panggil ulangan kedua itu lara dalam istilah syarah. Lara ni maknanya tidak diambil kira. Buat letih pengantin saja. Itu haram kata Tok Imam. Kalau Tok Imam tak tahu. Sebab apa? Dah jadi dah, kenapa nak sulam dia? Buat naya dia je nak sulam balik. Benda tu sah dah. Kenapa kata ulang balik? Ulang balik benda yang sah. Kalau dia tu tak yang memenatkan dia dan dia tak reda, maka haram. Kalau dia reda, okeylah. Ya tak apa 3 kali pun saya setuju. Pengantin kata, okeylah. Habis. Baik, itu isu pertama. Yang kedua, orang yang tidak ada wali ni, tidak ada wali semata-mata ataupun sekali-kali tidak ada wali ni, ada 2 isu. Pertamanya, dia baru masuk Islam. Dan kesemua urutan walinya belum masuk Islam lagi. Maka qadilah yang jadi wali. Dia panggil waliul amah. Dia panggil wilayah amah. Baik, yang kedua, dia ada 2. Yang kedua ni, perempuan yang kita nak berkahwin ini, kita tak tahu mana asal usulnya. Ini juga qadi. Tak tahu mana asal usul dia. Contohlah, perempuan ini cek susu galur keturunan dia tak temu. Kenapa? Kita ambil jadi anak angkat. Ataupun bapa angkat dia ambil mana-mana bayi ni, bela, pelihara, besar, tak ada keturunan dia, kita tak tahu. Ambil anak angkat je ni. Kalau ambil anak angkat dengan bapa dia, kena cari bapa dia lah. Jangan bapa angkat jadi wali. Kita hari ni bukan boleh percaya. Ambil anak bapa angkat jadi wali, bing pula kepada bapa angkat, punah ranah habis tuan-tuan. Haram tu, bing kepada bapa angkat haram. Ini disebut di dalam kitab muamalah, kitab menakah. Haram membinkan kepada bapa angkat, tak boleh. Kenapa? Dia kesan dia besar. Sebab itu Islam melarang anak angkat dibinkan kepada bapa angkat, tak boleh. Bahaya. Dia banyak kesan dia. Bahaya bukan saja pada pernikahan, tapi bahaya pada sistem kekeluargaan. Maksudnya sah dari sudut orang panggil apa, dari sudut sentuhan, dari sudut orang panggil apa tu aurahnya. Banyak kesan-kesan timbul. Sebab tu tak boleh nak binkan kepada bapaknya, kepada bapa angkat. Jadi kalaulah anak ni, anak angkat ni tak orang panggil asal usul keturunan kita tak tahu, maka orang panggil qadilah yang akan menjadi hakim dia, akan menjadi wali. Habis. Yang ketiga, last kali tuan. Baik, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan ketiga daripada 12 isu, dan ketiga daripada 12 isu, wali ni naik kepada qadi ni, hilan wali dia hilang. Tiada tahu mati hidupnya. Wali ni dia hilang, maka naik kepada qadi. Hilang ini dia ada cara dia, bukan tunggu naik kepada qadi. Wali ghaib dia panggil. Wali hilang tak dapat ditemui.
maka dia akan naik kepada qadhi. Kalau hilang, tak bertemu, ke mana dia hilang ni kita tak tahu. Cari-cari tak jumpa, dah lama dah hilang ni. Dah hilang semua, dah cari merata dah, tak bertemu mana. Bukan mati. Mati tu tak apa, mati tu dah tahu dah mati, hilang memang hilang dah. Tapi selepas hilang lama dah, kita dapat maklumat memang dah meninggal. Yang tu tak jadi isu lah. Meninggal dia akan naiklah kepada urutan seterusnya. Tengok datuk ada lagi tak? Datuk tak ada, turun kepada adik-beradik. Adik-beradik ada, adik-beradik lah yang menjadi wali dia. Ini bukan kita tak dapat info yang kata mati, wali mati, tak boleh naik kepada datuk lagi, tak boleh. Wali apabila hilang, maka wali dia berpindah kepada qadhi ataupun hakim. Dia tak akan naik kepada tak akan naik kepada datuk. Yang bahayanya tuan-tuan, apabila hilang, datuk ada, adik-beradik ada, dia hulur adik-beradik dia nama kepada iman, akak-akak nikah dia. Tak boleh. Tak sah. Qadhi tak tahu. Kalau qadhi tahu, qadhi cek, qadhi lah yang akak-akak nikah. Maka qadhi tak tahu. Ayah dia dah hilang dah. Sebab dia ni duduk dengan mak akak. Tak tahu, tak dapat jumpa ayah dia. Mati dah lagi, tak confirm mati. Tak confirm mati, tak boleh berpindah kepada wali lain. Tak boleh berpindah kepada adik-beradik dia. Ataupun kalau datuk dia ada, tak boleh berpindah kepada datuk. Biasanya datuk tak ada lah. Kalau datuk tak ada, wali seterusnya adik-beradik dia. Adik-beradik dia biasa ada lagi, maka tak boleh berpindah kepada adik-beradik dia. Kalau wali dia hilang, tak dapat ditemui, confirm dah mati, tak confirm, tak boleh berpindah kepada wali lain. Itu bahaya tuan-tuan. Sebab tu kena tahu juga basic orang perempuan, terutamanya kerana dia lah yang nak mengesahkan siapa wali dia. Dan kita orang lelaki muda, orang lelaki mudah-mudah pun kena bantu juga. Sebab kesan kita nak menikah, bakal perempuan kita wali tidak ada. Dia kata aku mengaji buat apa bak wali? Sebab aku tu kan nak terima nikah saja. Perempuan lah kena mengaji. Sebab apa? Sebab perempuan nak cari wali. Dua-dua kena. Kita pun kena belajar, perempuan pun kena belajar, supaya tidak tersilap wali. Ada orang tuan-tuan, apabila bapa dia hilang tak temu. Kenapa? Kerana dia hidup dengan anak bapa akak. Dulu bapa dia tak bela dia. Adik-beradik tidak ada, sebab tengkara saja. Ketika dia nak kahwin, carilah bapa dia. Bila cari bapa dia hilang, tak dapat ditemui, tak tahu berita bapa dia hidup ataupun belum, maka jangan berpindah kepada wali lain. Tak boleh berpindah kepada adik-beradik. Biasanya, contohlah kalau adik-beradik dia ada. Kalau adik-beradik dia pun tak ada, bapa saudara pun tak ada, sepupu dia pun tak ada, anak sepupu dia pun tak ada, turun semua tak ada, itu lain lah. Yang itu memanglah qadhi ya. Ni contohlah, adik-beradik dia ada, cuma bapa tak dapat temui. Maka biasanya tuan-tuan, orang akan turun kepada adik-beradik, tak akan naik kepada qadhi. Maka tak sah kalaulah adik dia diangkat. Kenapa? Kerana bapa masih belum confirm hilang, belum confirm meninggal. Kalau bapa ada, belum confirm meninggal, wilayah duduk di bapa, kuasa duduk di bapa, tak boleh pindah kepada orang lain. Cuma kalau tak temu bapa tu, dia akan naik kepada qadhi. Dia tak naik kepada adik-beradik dia. Ini peranan qadhi yang kita bincang, 12 isu wali berpindah kepada qadhi. Isu yang ketiga, wali dipanggil hilang, tak dapat ditemui. Ke mana hilangnya wali ini? Ada juga isu tuan-tuan, melainkan dia berpindah kepada wali abad. Ada cara dia, itu kena tahulah. Melainkan dia berpindah kepada, contoh, dia berpindah, dia tak naik qadhi, dia tak naik kepada qadhi, dia berpindah kepada wali abad. Wali aqrab ni bapa dia hilang. Bapa dia hilang, tak bertemu, confirm tak mati, tak confirm, itu dia tak berpindah kepada adik-beradik dia, dia akan naik kepada qadhi. Tapi ada isu yang tak naik kepada qadhi, dia terus naik kepada adik-beradik dia. Macam mana? Isu dia bapa dia hilang, sama juga, isu sama. Bapa dia hilang, cuma hilangnya bapa dia, dia lapor kepada qadhi. Ketika mana dia nak kahwin,
Dia lapor kepada qadi, dia kata, ya qadi, saya nak berkahwin, bapa saya dah hilang lama, 20 tahun dah hilang. Lalu qadi akan tanya dia, tahu tak bapa meninggal ke? Tak tahu, tak confirm pun bapa meninggal. Maka qadi ni tuan-puan, dia nak jatuhkan hukuman sama ada berpindah kepada diri dia, qadi naik kepada qadi, hilang tak dapat temui ni, ataupun berpindah kepada adik dia. Contohlah perempuan ni ada abang, ada adik. Jadi abang dia yang akad nikah. Jangan pergi kepada qadi. Kalaulah qadi tu hukumkan, maka qadi lah akan hukum. Baik, qadi akan tanya, berapa lama dah hilang? Contohlah kita kata 20 tahun dah qadi. 20 tahun dah ayah saya tak temu. Ayah saya tinggal saya semasa saya kecil, dia tinggal mak saya. Sekarang ni mak saya dah meninggal, ayah saya tak tahu meninggal, hidup atau mati, saya tak tahu. Maka apa yang qadi buat tuan-tuan? Qadi akan buat keputusan sama ada hilang ini dah meninggal ataupun belum. Kalau belum meninggal, qadi tak boleh hukum meninggal, itu naik kepada qadi. Tapi kalau qadi boleh hukum meninggal, maka dia akan naik kepada adik dia, tak naik kepada qadi. Itu penting tuan-tuan. Maka qadi akan tanya, kerana ada prosedur dia, qadi tahu. Perempuan tak tahu tak apa, yang penting lapor kepada qadi. Qadi akan tanya, okey, uruf adik-beradik dia, tengok DNA. Adik-beradik dia ni umur berapa meninggal? Adik-beradik ayah dia ni, tahu dah? Dia kata, saya ingat bapa saudara saya meninggal umur 70. Adik-beradik saya pun lebih kuat, adik ayah saya pun lebih kuat lah, meninggal area 70 lebih, macam tu. Maka qadi ni dia akan ambil untuk buat keputusan, dia akan ambil, dia panggil usia di kalangan kebiasaan meninggalnya kalangan adik-beradik. Sebab tuan-puan, memang fakta yang benar berlaku, DNA memainkan peranan. Apa maksud DNA? Dia punya keturunan, usia. Biasanya tuan-puan, usia kita ini dia tak lagi jauh. Kalau bapa kita meninggal umur 60, anak-anak dia akan ada yang follow bapa dia. Kalau datuk dia, ni kita DNA datuk bapa ataupun ibu dia, sebab tu dia nak tengok. Cuma qadi akan tanya belah bapa. Kita tanya belah ibu, belah bapa, sebab nak tahu bapa ni mati usia berapa. Dia tengok adik bapa mati usia berapa, abang bapa mati usia berapa. Datuk kalau masih ingat usia berapa datuk mati, maka dia akan buat kesimpulan. Kesimpulan kebiasaannya, contoh tuan-tuan, dah 20 tahun dah hilang. Ingat tak masa dia hilang umur berapa? Contohlah dia ingatlah, anggaran dia ingat. Dia kata, bapa saya ketika dia hilang dulu umur 50. Sekarang ni dah 20 tahun dah dia hilang. Maknanya total 70 dah. Dia akan tengok usia mati di kalangan adik-beradik berapa? 70 lebih. Maka hakim akan putuskan bahawa bapa dia sudah meninggal. Apabila bapa dia sudah meninggal, wali berpindah kepada adik-beradik, tak naik kepada qadi. Yang buat laporan tu perempuan lah, yang buat keputusan itu adalah qadi. Maka settle. Qadi tak buat, bukan naik kepada qadi, tapi naik kepada adik dia yang akan akad nikah. Itu penting nak tahu, qadi ke akad nikah ataupun adik dia. Maka adik dia tak pandai, wakil kepada qadi, qadi lah juga akad nikah. Itu sebenarnya bukan qadi yang wilayah, abang dia, cuma abang tak pandai wakil qadi. Abang dia boleh wakil pada siapa-siapa. Kita je tak biasa, kita ingat wakil ketua imam je. Boleh wakil orang lain, boleh. Contoh kita tak nak wakil ketua imam, nak wakil kat kawan kita, boleh. Kawan kita angkat, kawan kita angkat adik dia, sebab dia tak nak wakil ketua imam. Dia boleh wakil kepada siapa-siapa, bukan wakil kepada imam saja. Cuma mudahnya wakil ketua imam lah. Ketua imam dah biasa dah, dah cekap dah. Wakil kawan kita pun tak cekap. Macam kita juga, baik kita yang angkat sunat. Kalau adik kita tuan-tuan, kita ada adik perempuan yang kita dah meninggal, kita langkah sunat. Kita ada anak perempuan, kita langkah sunat. Hafal lah skrip. Orang tak orang dah kahwin lah. Kita yang muda-muda ni tak tahu bila lagi, anak kecil-kecil lagi. Ni belajar dulu lah tuan-tuan, belajar dulu. Habis. Lupa sebut tadi. Dia panggil apa tuan-tuan? DNA lupa nak sebut tadi. Memang ulama sebut tuan-tuan, sebab tu ulama dia boleh teka bila dia nak meninggal.
Selain daripada amalan dia boleh tahu. Antara teka orang panggil plan di pertama adalah umur ayah dia meninggal. Dia nak follow DNA ni, tengok ayah dia, tengok datuk dia. Datuk dia meninggal umur berapa, ayah dia meninggal umur berapa, bapa saudara dia meninggal umur berapa. Dia tak lagi banyak. Saya ambil contoh saya lah tuan-tuan. Tuan-tuan tak tahu lah saya. Datuk saya semua lebih kurang sama. Kebetulan sama. Ada juga yang lagi banyak, ada. Cuma ni uruf, dia panggil uruf. Datuk saya meninggal umur 63. Ayah saya, dia kata aku ni nak hampir 63, kena berhati-hati. Dia kata ayahku dulu mati umur 63. Dia kata ni tak follow mak. Kadang-kadang mak mati lewat. Macam ayah saya, mak dia mati awal. Nenek perempuan saya mati awal lagi, umur 40 meninggal. Tapi datuk lelaki saya ni, dia umur 63. Macam bapak saya memang ngam, 62 tahun lebih. Hampir 63 dia meninggal. Mudah kita nak tahu, standby tu, standby nak mati bila ni. Mudah sikit tuan-tuan. Standby. Tapi tak mati lagi, lega. Lepas saya, kalau lepas 63 tak mati lagi, lega lah. Tak tahu bila nak mati tu. Adik-beradik ayah saya, dia 3 orang je. Bapa saudara saya lelaki 62 lebih juga meninggal. Ibu saudara saya baru mati tahun lepas 62 juga. Maksud 62 setengah, hampir 63. Tu dia panggil DNA. Tengok strong tak strong. Kalaulah DNA dia, bapa dia 100 tahun, dia tu ada harapan lah. Ada harapan umur banyak. Kadang-kadang kita follow DNA mak kita. Sebab tu saya, kalau mak saya 80 tahun lebih meninggal, mana saya ni tak tahulah yang mana. Boleh jadi kalau lepas 63 tahun tak mati lagi, tuan-puan, nampak bertemu lagi dengan saya lepas saya umur 63, mana saya boleh jadi umur 80 lebih meninggal. Sebab belah ibu saya, dia DNA dia 80 lebih meninggal. Dekat 80, 81. Dia tengok kita follow yang mana. Kalau follow belah ayah kita, innalillahi wa kawan saya, mak dia 100 lebih. Sampai hari ni tak meninggal lagi mak dia. Hampir 100 dah. Dia sekarang ni baru umur 60 lebih. Dia kata aku boleh jadi lambat mati lagi. Sedap juga dia. Sebab apa? Dia kata mak aku kat 100 tak mati lagi. Dia sihat lagi, tak nyanyuk. Dia istro dia, tak nyanyuk. Tanya umur berapa ban? Saya panggil abang dia, umur berapa bang mak? Dia kata dekat 100 dah, 90 lebih. Tak nyanyuk apa-apa. Cekap. Tu dia panggil power dia punya orang dulu. Dan dia sekarang ni umur 60 lebih, lambat lagi lah meninggal. Kalau ikutkan dia punya DNA mak dia, kita pun kena tengok lah tu apa. Kena sulut-sulut berapa nampak. Habis. Dan yang ketiga kita akan sambung bulan depan tu. Dan keempat, wali itu hendak berkahwin dengan perempuan itu. Lagi pelik. Wali dia nak kahwin dengan perempuan tu. Dia wali, dia nak kahwin dengan perempuan tu, berkenam dia kata. Patut aku jadi wali akad nikah dia. Ni aku nak menikah dengan dia. Maka dia tak boleh jadi wali. Dia kena qadhi jadi wali. Macam mana isu dia? InsyaAllah kita sambung bulan depan. Ini isu dia mudah je tuan-tuan. Dia urutan wali kan ada 44. Bapak dia dah meninggal, datuk dah meninggal, adik-beradik dia dah tak ada, bapak saudara dia dah tak ada. Apabila bapak dia tak ada, bapak saudara dia tak ada, maka wali dia sepupu. Wali sepupu. Dia panggil anak bapak saudara dia jadi wali dia. Sepupu tu lah yang nak kahwin. Dia nak kahwin sepupu. Nak kahwin sepupu tu, kita dengan isteri kita ni sepupu. Wali atas semua meninggal habis dah, innalillahi habis dah atas. Kita jadi wali sepatut sepupu kita. Tengok dia kata daripada bagi kau lain, baik aku sendirilah. Dia sendiri bedal sepupu dia. Dia pun sapulah sepupu dia, kata baik kita tolong jaga. Maka siapa nak jadi wali? Dia lah. Tak boleh dia yang nak kahwin. Dia naik kepada qadhi. InsyaAllah bulan depan. Terhabis kitab ni tuan-tuan. Walaupun benda ni tak praktikal, mak kitab kena baca habis. Tak boleh langkau. Ni tak praktikal, langkau. Tak boleh. Dia punya etika dia. Praktikal tak praktikal dengan kehidupan kita, maka sistem syarak kena baca. Dia lagi tu. Ada setengah orang dia faham macam ni tuan. Dia tengok modul ni, dia pilih-pilih. Ni memang sesuai dengan kita, kita baca. Tak ada sesuai dengan kita langkau. Itu tak, orang panggil haram adab dengan ilmu. Adab dengan ilmu ni walaupun sesuai tak sesuai, kita buat tak buat, tetap kena baca. Macam ni tuan, 12 isu. Bukan kita jadi qadhi, bukan kita jadi imam. Tak payah tahu pun tak apa. Yang kita nak semayang, mengaji bab semayang saja. Itu yang kita nak. Memanglah tu bab spesifik. Bab semayang jangan tinggal,
bab akidah kena baca, bab sembahyang kena baca, bab muamalat kena baca. Yang ketiganya, sistem syarat yang ketiganya ialah bab munakahah. Ni kita dah baca ni bab munakahah lah. Yang pertamanya ibadah, yang keduanya muamalat, yang ketiganya munakahah. Tiga dengan sistem syarat ni, struktur kita ni. Syarat ni dia terbentuk ada 4 struktur dia. Syarat lah. Tapi kalau agama 3 umumnya. Tu kena ingat. Dia panggil, orang panggil pertumpahan struktur dan agama. Kena tahu. Kalau kita tak tahu struktur dia, kita tak bina struktur dulu. Kita dah ambil benda lain. Tu dia jadi tak mantap agama kita. Tak, dia panggil tempan. Kenapa kita tak tahu? Mana nak bina agama terbina, mana dia punya binaan dia. Binaan pertamanya ialah sistem kepercayaan kepada Tuhan. Itu panggil akidah. Itu binaan yang kukuh. Itu kekuatan sebenar manusia. Binaan pertama. Binaan kedua dia panggil apa? Dia panggil ibadah. Ataupun dia panggil fiqh. Maka fiqh ni lah dia ada 4 yang kita dah bilang tu. Binaan yang kedua kena jaga. Barulah mantap. Kenapa? Apa dia binaan kedua ni? Dia panggil fiqh ni. Ibadah, sistem. Dia semua sistem. Sistem ibadat, sistem muamalat, sistem ekonomi. Yang ketiga, sistem kekeluargaan. Ini kita baca. Sistem kekeluargaan. Dia keempat lah sistem pengurusan negara. 4 itu struktur kedua. Naik, struktur ketiga ialah, nama dia ialah tasawuf. 3 tu jaga tu apa, insya-Allah agama kita cantik. Mantap. Hati kita jaga, ilmu tasawuf dalam ni kita jaga, hati kita tak ada hasad, tak ada dengki, tak ada amarah. Luaran ni zahir ibadat kita jaga cantik, sembahyang kita cantik, kita tahu sistem macam mana, muamalat kita cantik, munakahat kita cantik. Itulah dia agama. Kalau nak kena struktur agama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sedikit iklan tuan-puan. Pihak pondok Aspa Bangi menganjurkan kelas workshop fardu ain 3 kitab hari Minggu tuan-puan, bagi tuan-puan ke lapangan hari Minggu, Ahad kedua dan keempat. Ini kita panggil intensif, kelas intensif bagi orang yang tak berapa nak cover lagi fardu ain tuan-puan. Kita bantu 3 kitab basic. Bagi orang yang semayang tak pernah khatam mana-mana kitab, elok tuan-puan. At least kata tunggu saya dalam hidup kita ni tuan-puan, sebelum mati khatamlah 1 kitab akidah, 1 kitab fiqh, 1 kitab tasawuf. InsyaAllah agama kita cantik. Maka kita pondok Aspa Bangi ni menganjurkan di mana tuan-puan, di Najah. Dekat saja dengan tuan-puan ni, di Surau An-Najah pukul 9 pagi hari Ahad sampailah pukul 11 hari Ahad minggu kedua dan keempat. Jadi saya tinggal Datuk Iman ini untuk tampal di sini sebagai orang panggil apa, sebagai info, sebagai info bagi tuan-puan yang berkelapangan, boleh follow. 3 kitab ni ada di sini tuan-puan, kitab basic saja, dan saya sendirilah yang ajar, dan ganti dengan kalau saya tak dapat diganti dengan ustaz pondok lah. Wallahu a'lam.